dan dengarkanlah Siok FM. Oke, Pak. Umur persaraan. Okey. Banyak juga. Tapi orang kata apa maksud akta umur persaraan ni? Majikan tak boleh memberhentikan pekerja mereka atas alasan untuk bersarakan mereka jika mereka tu tidak mencapai umur 60. Itu bersara wajiblah 60. Sampai tahap itu kita jaga ni pekerja-pekerja kita. Jadi banyaklah dari segi yang lain-lain, contohnya ordinance untuk cuti rehat, untuk akta maklumat pekerjaan, akta pampasan pekerja, akta agensi pekerjaan swasta dan sebagainya. Jadi inilah 11 akta yang mana semuanya melibatkan perburuhan di negara kita ni lah, terutamanya di negeri Sabah. Okey, jadi soalan seterusnya ni tuan, kita beralih kepada soalan di bawah yang diliputi di bawah Ordinan Buruh Sabah ni tuan. Okey. Siapakah pekerjaan diliputi di bawah Ordinan Buruh Sabah? Saya guna bahasa yang santai-santai. Iya, santai-santai. Okay? Supaya orang lebih mudah sedar. Orang lebih mudah faham. Mudah faham tuan. Okey. Yang pertama sekali mudahnya, tak kiralah berapa apa dia punya pekerjaan. DJ ke, pegawai buruh ke, tapi pegawai buruh tak termasuk sebab kita kerajaan. Jadi bawa SLO tak cover, tak liputi. Okey, itu yang pertamalah. Maknanya dia cuma jaga untuk pekerja-pekerja di sektor swasta. Swasta, okey. Manakala untuk pekerja-pekerja sektor swasta ni, tak kira apa jenis kerja mereka. Memandu bas dengan syarikat pelancongan ke, pekerja hotel ke, apakah, tak kira, asalkan gaji mereka ni 2,500 ke bawah. 2,500 ke bawah? Ya. Okey. 2,500 ke bawah, maka dia adalah diliputi di bawah Ordinan Buruh Sabah. Ordinan Buruh Sabah. Jadi boleh buat laporan ke Jabatan Tenaga Kerja? Boleh, tak ada masalah. Hak-hak yang ada dalam ordinance tadi adalah terpakai kepada mereka yang bergaji RM2,500 ke bawah. Kalau yang di atas? Ada syarat dia. Ada syarat. Tak kira berapa gaji dia. Macam DJ kita ni hari ni, iskatan bola ni. Okey. Katalah gaji dia 30,000 satu bulan. Besar tu. Tapi kalau DJ tak layak lah. Sebab dia mestilah ada elemen manual labor. Pekerjaan kasar. Saya bagi contoh lah kat sini. Pemandu kren yang di bangunan tinggi-tinggi, pencakar langit. Okey, mereka gaji sampai 8,000 sampai 10,000. Tapi kalau kita tengok gaji, memang tak layaklah dia. Tapi disebabkan pekerjaan mereka itu adalah manual labor. Pekerjaan kasar yang menggunakan tenaga, tempat kerat. Maka mereka juga adalah diliputi di bawah Ordinan Buruh Sabah. Jadi maksudnya dia buat laporan bagi Jabatan Tenaga Kerja lah boleh? Boleh. Biarpun gajinya di atas 2,500? Di atas boleh juga. Jadi kalau mudahnya macam ni, kalau kita tidak pasti, katalah gaji kita 3,000. Saya ni di mana? Saya ni di mana? Yalah, kadang-kadang begitulah tu. Telefon saja. Telefon saya lah kan. Telefon saja. Nanti pegawai akan kami bagi penerangan di Tiga Sabah akan memberi maklumatnya. Ya betul. Baru puas hati. Baru puas hati. Tidur. Kalau tidak terbayang-bayang saya tu. Iya, betul. Okey, jadi apapun sebelum kita teruskan kepada ada lagi sedikit. Yang ini yang paling penting. Alright, okey. Jadi itu yang secara umum saya sebut tadi. Okey. Bagaimana dengan keadaan pekerja-pekerja bukan pemastautin yang ada di negeri Sabah ni? Okey. Ini yang selalu orang kata terumbang kambing. Terumbang kambing. Okey. Kalaulah pekerja asing, saya sebut pekerja asing pekerja bukan pemastautin ni. Mempunyai pas lawatan kerja sementara, PLKS, maka ia adalah diliputi di bawah Sabah Labour Ordinance. Macam mana kita nak tahu tu? Senang saja, mereka ada pasport. Dalam pasport tu akan dicop satu sertifikat PLKS tu. Pas lawatan kerja sementara. Dan dalam sertifikat tu, di pasport mereka tu, ada terus di situ siapa majikan mereka yang menjamin orang lah. Yang dapat bekerja. Majikan mereka. Bolehlah di sini sebut menjamin mereka. Di sini selalu sebut menjamin. Menjamin mereka. Itu layak. Ekspatriat macam mana? Ekspatriat kalau tadilah
Kalau gaji dia 2,500 ke bawah, memang cover lah ataupun diliputi. Tapi takkanlah ekspatriat Gaji di bawah tu 2,500. Mestilah gajinya lebih. Ya, Jadi betul. kalau gaji mereka tu lebih dan mereka tu bekerja bukan sebagai manual labor, ekspatriat tadi tidaklah diliputi di bawah Sabah Labor Ordinance. Iya. Bagaimana pula dengan yang memegang IM13 yang burung-burung. burung-burung palau Yalah, macam-macam lah tu. macam-macam lah tu yang kita ada di negeri Sabah, negeri ni. Sabah ni. Jadi saya nak maklumkan di sini bahawa untuk pemegang IM13 ada sedikit kelonggaran yang diberikan oleh Jabatan Ketua Menteri. Okey, di mana mereka ni dibenarkan bekerja dan memang ada dalam jadual di dalam Akta Immigration. Bagaimanapun jadual tersebut tertakluk kepada tahun yang tertentu di mana tahun tersebut telah pun limpas. Limpas betul ke saya sebut tu. Telah berlalu. Telah berlalu. Betul kalau orang cakap limpas lah tu. Jadi sepatutnya yang memegang IM13 ni pun memang mereka bekerja tapi mereka ni sebenarnya tidak diliputi di bawah Sabah Labor Ordinance. Begitu juga dengan burung-burung dan juga palau. Okey. Dan parti memang salah. Pekerja asing tanpa izin ni memang tidak boleh cakap apa, memang tidak liputi di bawah ni. Jadi saya amat menyerulah kepada pihak majikan supaya memerhati perkara ini dengan lebih terperinci supaya tidak membebankan mereka dari segi peruntukan undang-undang, bukan sahaja daripada Jabatan Tenaga Kerja tapi juga Jabatan Immigration dan juga daripada jabatan-jabatan lain, supaya kita tidaklah terbeban pada masa-masa hadapan. Ya, betul. Jadi bagi saya, bagilah keutamaan kepada pekerja tempatan. Bayar lebih sikit pun, niat sedekah. Betul. Nanti Tuhan sayang Syukur, kita. Alhamdulillah. Ya, itulah dia. Okey, jadi Tuan, kita beralih kepada soalan orang berkenaan dengan pekerja asing. Tadi Tuan sudah sebut, tapi nganggung ada soalan juga di sini. Oh ya. Okey, dia bilang di sini Tuan, tolong jelaskan, dia bilang sedikit kalau ada pekerja asing yang sudah dijamin kerja oleh sebuah syarikat tapi hak dia tu tidak terpenuhi oleh majikan. Macam saya sebut tadi, kalau kita ni sebagai kawan yang bekerja sama-sama tempat, telefon bagi pihak kawan. Maknanya bagi tahu saja, saya bekerja di syarikat. Tak nak bagi tahu pun tak apa. Saya dimaklumkan bahawa syarikat ABC Sdn Bhd ada menggajikan pekerja yang macam tadi. Tak kira lah sebenarnya pekerja asing ke, pekerja tempatan ke, apa dan sebagainya. Jika haknya tidak diberi dan kita terasa haknya tidak diberi, boleh laporkan kepada Jabatan Tenaga Kerja. Kami ada tim penguatkuasaan dan kita akan hantar kita punya pegawai untuk buat siasatan ke syarikat tersebut. Okey, itu dia soalan daripada saudara Lota, mudah-mudahan terjawablah Saudara Lota. Itu daripada papar tu Tuan. Ya. Sila maklum kepada Jabatan Tenaga Kerja. Terima kasih banyak-banyak. Ya, okey, jadi apa pun